Apa? Tapi suara dia tu memang betul lah. Kalau orang terkecil tu dah ramai dah mendengar. Dia cakap tekuk, Masya Allah Ustaz. Sah betul saya punya semayang lepas tu. Memang tak sah, air kecil yang keluar dah. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, bila kita lihat ayat ataupun lagu tentang janam, saya tak reti sangat bab-bab lagu ni. Saya pernah diminta oleh Astro untuk ulas lagu. Saya memang out kalau bab ulas lagu ni, sebab saya tak boleh jiwai lagu, sebab saya tak pandai menyanyi. Kalau Ustaz Aslim tengok orang apa nama dia popular akustika menyanyi, dia boleh komen tu. Oh, pitching ada lari sikit, atas bawah turun naik, dia tu ceramah lagi pula. Aku kata memang susah. Tadi dia dalam bilik saya, dia main laptop, dia lapar tuan. Tengok Allah ni maha kaya, tapi dia belaga. Saya balik daripada khutbah Jumaat, dia telefon, tak mana ada ni nak balik tadi. Lapar dia lapar, dia telefon aku. Apa telefon aku? Telefon radio lah. Lepas tu dia kata lapar makan apa je? Saya makan dah. Lepas tu kita punya kesian kat abang, sebab yang hantar saya tadi dia pun kalau dia nampak macam nak balik cepat, nak pergi pejabat. Kita pun, iyalah kita tumpang kereta orang kan, tu banyak cakap dia tinggal aku kat highway mampu. Saya pun Ustaz tak agak tu boleh. Memang dia yang penting hang sampai malam ni. Jadi dia pun, saya pun cakap dekat boleh tak tinggal KFC Ustaz? Ni abang Lin nampak ni. Oh lapar, tak makan ni. Tengok pukul 3 tak makan lagi, duduk bising dengan saya. Oh tak apa Ustaz pizza. Pergi masuk tuan-tuan perempuan. Cari yang murah semua tak ada, semua mahal pun. Kata balik, makan KFC tak? KFC je. Dah lah orang tolong beli, KFC je. Tak apalah, saya kata, abang, ni orang tolong beli ni mujur dia berhenti je. Dia pun okey lah, tak apa, okey lah. Saya pun beli ayam satu, lepas tu adalah roti apa semua, saya pun tak ingat dah. Saya beli habis lah, 20 lebih. 27. Lepas tu bila balik masuk dalam bilik tu, dia main lah makan kat bilik saya. Sebab makan bilik dia tak boleh, dia bau busuk. Dia jaga bilik dia, bilik aku tak apa terabuk, orang ajar. Jadi dia pun main makan, duk makan-makan. Tengok dia berlatih lagu janam-janam dalam bahasa Melayu. Betul buat. Saya tertidur dia buat dia nyanyi. Janam. Keren tak? Tu buat lah bang. Dia kata nanti next time dia kata, sebab dia tengah berlatih. Tadi dia tengah atur lirik-lirik. Dia ni memang hebat tuan-tuan. Aku tak boleh ni orang. Tak dia jangan dia tak, dia pergi kubur jangan gitu. Tapi jangan apa ni? Tak nak kaya. Malu pun tak pakai yang perian keluar ayat dia. Tapi tuan-tuan nak kita bagi. Dia memang pakar dalam bab tu. Jadi saya nak ulas tentang lagu pun agak tak pandai sangat. Cuma apa yang saya boleh dapat, bahawa kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Ayat tu lah, macam nak suruh tu suruh ikut sunnah Nabi, kembali ingat sirah Nabi. Betul. Kalau tuan-tuan perhati protokol Yahudi saya selalu sebut, kita kadang-kadang kita lupa. Yahudi awal-awal lagi disebut dalam protokol dia kata dua perkara yang akan menyebabkan orang Islam kalah dan akan menyebabkan orang Islam akan mundur. Pertama, apabila penafsiran ayat Quran telah diputar belikkan. Tengok, dia pun nak tukar Quran tak boleh, nak tukar falama dengan walama tak boleh. Sebab orang dapat detek berapa ramai hafaz Quran. Dia tengok dekat Paksi berapa ramai hafaz Quran, silap baca falama dengan walama, orang tukar. Suruh tambah-tambah yang pandai kiraat. Saya ada kawan 2-3 orang pakar kiraat dekat Malaysia tuan-tuan. Antaranya adik Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Khairin. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia ni kalau kita baca wattini baca salah wattini, kan ada orang tebal kan, dia duduk kat belakang. Kalau dia jadi makmum, dia tegur watti. Sudah lah tu imam terkecil tuan-tuan. Sebab dia ni memang pakar betul, dia tak boleh dengar salah. Telinga dia punya sangat dekat tuan-tuan. Ustaz Iqmal Zaidi sekarang ni jadi hakim untuk tilawah kebangsaan. Katanya untuk antarabangsa dia pun terlibat sama. Tuan-tuan, ni kalau baca salah panjang sikit dia tegur Alhamdulillah, dia tegur. Kita pun tuan-tuan, habis Ustaz kita pun out. Dia tahu ini orang-orang kiraat tuan-tuan, memang dia memang hebat tuan-tuan. Jadi nak cerita, orang-orang macam ni nak tukar Quran tak boleh, nak tukar ayat Quran tak boleh. Tapi apa yang mereka boleh buat, dia tukar makna dan tafsiran ayat suci Al-Quran. Saya nak kongsi baru-baru ni saya pergi dekat Jakarta. Jadi bacalah surat khabar. Bila baca surat khabar,
Kita tak berapa faham sebab orang Indonesia ni bahasa dia memang lain. Kalau macam sejuk dia jadi dingin. Sejuk yang teramat dia panggil dingin. Waduh, kok dingin banget. Maksudnya salji tengah turun. Kalau kita dingin macam ni dia panggil dingin. Nak kata panas tak, nak kata sejuk tak, tapi lebih kepada panas. Dia panggil dingin. Kalau sejuk ni tuan-tuan menggigil, kita panggil sejuk yang teramat. Betul tak? Itu bahasa Malaysia kita. Kalau kita nak, aku ingin air, dia tak panggil air, dia tak panggil aku nak air, aku nak ingin air. Aduh, aku kebutuhan air, dia panggil butuh air. Aku butuh air. Kita kalau gunung butuh air, bakal nampak kita. Betul ya? Ini biasa sebab saya duduk selia pelajar-pelajar master PhD orang Indonesia, dia bahasa kita kena betulkan balik. Tapi tak apalah. Jadi bila saya baca tak apa nak faham sampai satu ayat, satu surat khabar tu, muka surat dia tulis itu, dia macam hiburan sikit lah. Dia temu ramah artis terkenal Indonesia. Dia tulis itu atas tajuk besar dia, itu yang menyebabkan saya nak baca. Dia tulis itu seksi milik Tuhan. Oh, itu aku faham sangat kan? Seksi milik Tuhan. Saya pun tengok artis ni memang saya kenal. Memang dia ni memang sangat seksi. Jadi artis tu tanyalah dalam surat khabar tu, dia tulis dalam bentuk penulisan. Kok begitu seksi ya kamu begitu? Kenapa ya kamu begitu seksi sekali dalam alam hiburan ini? Jadi artis dia jawab apa? Waduh, kok kamu baca dalam Al-Quran itu? Kok kamu baca dalam Al-Quran itu? Yang mana Al-Quran telah beritahu, ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kita kongsi-kongsikan gitu? Maknanya kalau seksi, pakai baju seksi, tunjuk dada, jadi cowok butuh, anggaplah waduh syukurin gitu. Dah nampak perempuan seksi, dia anggap itu sebagai nikmat. Tengok, ini satu penafsiran yang diorang buat. Inilah yang Yahudi nak buat. Yang kedua tuan-tuan, kalau ikutkan mari kenali sirah Nabi, perkara yang kedua boleh merosakkan kita tuan-tuan. Apabila kita tak kenal sirah atau sejarah Nabi SAW. Kita duk sebut Abdullah bin Abbas, orang tahu tak siapa Abdullah bin Abbas? Orang kita duk sebut Anas bin Malik, tahu tak siapa Anas bin Malik? Orang tak kenal. Jadi tuan-tuan, daripada kesimpulan apa yang Nabi SAW duk ajar kita ni tuan-tuan, saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan malam ni. Mafatih ar-rizki. Apakah pintu-pintu pembuka kepada rezeki kita? Ni mungkin kita boleh amal macam adik-adik ni. Amal lah tadi tu. Kata kadang-kadang kita duk kata, aku ni tak ada masa depan duk menghafal Quran. Dah tuan-tuan. Cuba kaji tengok. Ustaz Don, alhamdulillah Allah murahkan rezeki dia. Imam Muda Ashraf orang Penang tu, Allah murahkan rezeki dia. Mana ada meminta-minta orang, tak ada. Ustaz Don ada rumah sendiri, kahwin dengan doktor perubatan. Ustaz Imam Muda Ashraf, alhamdulillah rezeki dia murah. Tengok, dia buka butik pula sekarang ni. Ya, kalau tengok ni mesti bangga sebab dia bagi saya satu baju free. Bila kita pakai orang kata beli kat mana? Imam Muda Ashraf pakai dah free. Tengok, dia bagi satu dapat banyak tuan-tuan. Tapi tengok Allah berjayakan dia. Dia seorang tu. Tapi apa amalan yang dia orang buat sampai Allah buka pintu rezeki dia? Ada orang belajar sampai master, sampai PhD, tapi tuan-tuan rezeki tutup. Tak kaya-kaya, duk jalan hidup susah. Ada saya seorang tuan-tuan saya kenal, profesor ni gaji tuan-tuan 18,000. Buruk-buruk 16, 13 taklah, dan campur-campur semua dah 15, 16, 17, ada 20, ada 20 lebih. Ikut grade. Tapi nak cerita, ada yang tak cukup duit. Dia kata, dia fikir, dia kata, saya pelik lah tengok ustaz. Dia kata, ustaz murah rezeki. Saya ni gaji besar tapi tak cukup. Nanti berhutang kata. Sebab apa? Kita tanya balik, apa anda buat? Ni. Bila saya sebut ni tuan-tuan, semua ni kena ada. Baru Allah murahkan rezeki kita. Macam adik-adik, buatlah. Kadang-kadang kita tak perasan. Allah buka pintu rezeki. Pertama tuan-tuan, apa yang kita kena buat kalau nak buka pintu rezeki? Kasratid doa, banyakkan doa. Doa ni kita jalanlah mana-mana pun. Dalam musafir berdoa, banyakkan doa. Ustaz lah banyak doa. Apa nama ustaz? Ustaz apa? Ustaz Hasli. Doa dia dalam bilik dia, ya Allah aku nak kaya ya Allah. Betul. Dia nak kaya sebab Ustaz Hasli ni kalau dia kaya dia sangat pemurah. Tadi belanja saya petang lagi makan sate tuan-tuan. 20 pucuk. 20 pucuk. 20 pucuk. Dia makan 15, aku makan 5. Dia belanja saya semua kan. Tapi dia bagus. Yang akhir dia kata, ambil lah. Tak nak. Kita pun kan, dia ambil sungguh tuan-tuan. Aku nak tengok ambil kan. Tapi tuan-tuan, ni
Dia tak kena ikut. Jumpa kat Mekah, belanja nasi Arab. Nak cerita tuan, ni Allah Ta'ala ni, dia akan buka pintu rezeki bila kita banyak berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila kamu minta, tanya aku sangat dekat, kata Allah Ta'ala. Cuma nak minta ni takkan minta saja. Minta mesti kita kena buat. Sebab Nabi selain daripada Nabi doa, Nabi minta lagi. Nabi minta lah nak kaya, minta lah nak berjaya, minta apa nak minta. Tapi apa amalan penyokong kepada kejayaan? Yang kedua tuan-tuan, ijtinab al-ma'asi. Jauhkan daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maksiat tuan-tuan, janganlah, tolonglah. Betul kata Ustaz Asli tadi. Orang cakap tentang apa? Tentang kolam mandi. Apa buat kolam mandi? Kadang-kadang kita kata, betul juga, buat apa kolam mandi? Sebenarnya daripada kolam mandi, saya tanya je, orang masuk kena bayar. Bayar. Di situlah untuk membantu sekolah. Walaupun bayar RM4 tuan-tuan, tak apa, RM4. Sekali masuk RM4 tuan-tuan. Kalau dah mari 10 orang, dah 4 kali 10 dah RM40. So korang lepas duit BAP. Nampak tak? Ini business minded. Kita kena tahu cara nak, macam mana kita nak buat biar kita ni tak mengharap duit orang sentiasa. Singapura tuan-tuan, negara bukan Islam, tapi sekolah dia, sekolah agama dia, dia boleh survive, dia boleh bayar gaji cikgu-cikgu $1,800. Daripada mana? Kerajaan tak bagi satu sen pun tuan-tuan. Tapi dia buat apa? Rumah sewa. Dia buat apa? Dia jual barang. Yang paling terkejut saya tengok ada satu tempat surau tu, dia buat masjid tu, dia buat satu kawasan tuan-tuan pernah masuk McD lah dulu sebelum orang Bangkok. Pernah masuk tak? Jangan bohong lah. Dalam McD kan ada tempat mainan dia buat macam tu dekat masjid tuan-tuan. Orang datang bawa anak tak semayang, bawa masuk dalam bilik tu. Aircon ada, tempat mainan ada, semua ada tuan-tuan. Apa berlaku? Mak bapak boleh dengar kuliah, mak bapak boleh dengar ceramah, mak bapak boleh belajar, mak bapak boleh semayang berjemaah, anak tak ada orang ganggu. Ada orang jaga pula. Dia bayar gaji kepada orang jaga tu. Kemudian ada balang, ada tong. Mak bapak ni bila ambil anak, dia tak ambil saja, dia bawa keluar duit tuan-tuan, masuk dalam tong. Saya tengok, saya cuba kering-kering berapa ringgit ada tu. Paling sikit RM10, $10. Dia derma tuan-tuan. Orang dah tolong jaga anak kita dengan semayang, $10 je. Kita kena cuba buat 10 sen pun tak letak. Sebab apa? Sikap kita tuan-tuan. Tu Singapura boleh buat. Dia boleh survive. Masjid yang hebat. Tu sebab tu masuk masjid Singapura hebat-hebat tuan-tuan. Tu tuan-tuan kalau ada rezeki pergi jalan Singapura. Ustaz, lah saya pergi dah, itu nak forum, saya pergi dengan dia. Tapi lah kali tak terceramah. Aku tak faham kenapa. Tapi tak apa, akan datang nak buat pula ni. Kita minta dia punya, sebab orang Singapura antara yang suka memberi dan membantu sekolah-sekolah agama. Ustaz Kazim punya sekolah tu berbat-bat orang Singapura datang bantu tuan-tuan. Tu sebab saya nak tarik biar ada orang nak bantu. Ramai orang nak bantu, dia orang tak tahu nak letak kat mana duit. Baru ni ada seorang datang, Ustaz, saya nak tolong kira saya punya zakat dia tak? Saya tolong kira tuan, zakat gaji dia saja. Duk kira setahun dia punya zakat adalah 1.1 juta peribadi ni. Dia kata, Ustaz saya nak bayar ke mana? Tanya nak bayar ke mana? Dia kata, ada je bayar. Sekarang ni Adi nak bayar potong LHDN atau tidak? Dia kata nak potong lah, sebab kalau dia kena bayar income tax. Ni kalau bayar saya kena potong income tax. Dapat. Tengok rezeki. Jangan nanti boleh buat main. InsyaAllah saya akan tarik geng-geng ni. Sebab dia orang tak tahu nak bayar berapa. Dia orang nak bayar, kalau boleh nak bayar sendiri. Kemudian potong income tax. Kalau 1.2 juta tu kan, setahun. Maknanya no problem. Betul tak? Maknanya ada ramai orang kaya. Orang Melayu kita tu kan, kira tolong kira kat Mekah. Tuan-tuan perempuan, ni nak cerita. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita buat maksiat, kita bercakap tentang orang, memang Allah tarik rezeki. Itu sebab Nabi sebut, innal abda la yuhrama minar rizqi bi dhanbi yusibu. Allah akan tutup pintu rezeki apabila kita banyak buat maksiat. Ni kita kutuk sekolah tak usah tuan-tuan. Kita kadang-kadang apa yang sekolah buat ni kadang-kadang ada faedah. Dia bukan buat rumah dia. Dia bukan buat dia beli kereta macam tadi Ustaz Asli pun dah bagi tahu dia yang bagi. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu negatif thinking. Tapi tuan-tuan macam tuan-tuan tengok dalam TV 3 tu yang orang apa yang kaya tu. Kalau yang lelaki apa terlajak lagi? Terlajak. Dia tarik hot tu tuan-tuan. Tu kita nak kutuk dia tuan-tuan.
Dialah yang bayar program untuk dai milenial tu 3 juta tuan. Dia sponsor. Untuk apa nama imam muda dia sponsor. Siapa nak bayar untuk program agama tu? Tak ada. Tak ada. Tu apa nama kuku putih tu. Aku tak reti nak buat, tapi sekarang ni pemain bola pula. Tepok bola tu tak masuk-masuk lah. Tuan-tuan, ni tengok, dia yang bagi, dia antara yang banyak sponsor. Kartun. Cantik tak kartun? Pergi satu. Tuan-tuan, tu bayar untuk TV program agama bersama sekarang ni dengan Ustaz Haryanto. 1 ke 2 juta tuan-tuan, bayar untuk program agama. Kalau tak ada orang Melayu kaya tuan-tuan, siapa lagi? Kita bila tengok orang kaya, ustaz-ustaz buat rumah, buat masjid, buat sekolah, buat sebagainya, kita pertikai ini mesti dah positif thinking. Fikir baik-baik tuan-tuan perempuan. Jangan buruk sangka. Itu yang kedua, jauhkan daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, kasratul infaq, perbanyakkanlah memberi. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamu bagi satu, Allah bagi lebih dia tuan-tuan. Ni saya nak kongsi tuan-tuan. Allah SWT. Ni tadi semalam saya naik kereta baru dia yang Ustaz Azli belum beli. Sebab dia partner syarikat. Sebab benda ni tak mustahil satu hari. Setiap jemaah yang Ustaz Azli ambil untuk syarikat dia, apa nama syarikat? Musafir apa? Syarikat apa? Ashabul Ziarah Payah kan? USP tu tak? Dia ada juga USP mana lebih kurang tak untuk pergi umrah, grup umrah company lah. Tuan-tuan, tak mustahil lepas ni. Sebab Ustaz Abdullah Khairi ada dalam tu. Dia ada sekolah. Lepas ni tak mustahil. Lepas ni setiap jemaah yang masuk 200 akan potong masuk sekolah. Kalau dia setiap kali di bulan 3 berapa orang ni? 125 orang. Maknanya kalau ambil seorang daripada 100 tu ambil ke Ustaz Asli antara yang bagi. Dia kata okey dah lah, ambil 200 masuk sekolah. 200 setiap kepala. Kalikanlah 120 orang. Berapa banyak masuk? Cukup dah. Nak cerita, kita kena ada business minded. Bila ada orang Islam berjaya tuan-tuan, dia akan bantu sekolah-sekolah agama. Tak perlu minta sedekah, minta derma tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala bagi. Itu sebab kasratul infak, banyakkan infak, banyakkan memberi. Semalam saya naik kereta dia, Belfire. Jadi dia bawa minum dekat apa atas bukit tu, apa nama tu? Kambing Puncak Mutiara. Jadi bila naik kat Puncak Mutiara tu tuan, kemudian turun tu ada orang bagi apa nama tu? Orang jual minyak wangi. Jadi dia pun tengok berapa ni? RM10. Oi mahal Dia mahal. Memang sebab bukan dia ada duit. Duit yang dia ada untuk sekolah. Saya tahu dah. Dia pun kena. Saya pun pergi. Saya kata bagi satu saya letak dalam kereta dia. Tak bayar. Hanya orang malu. Dia kata tak apa aku bayar. Bayar RM10. Beli RM10. Oh, bukan miskin kita beli pun. Letak dalam kereta suka dia. Oh, wangi. Oh, gitu. Macam jakun dah. Memang kereta tak pernah ada minyak wangi. Tapi letak tuan-tuan. Memang wangi semua kereta dia. Tuan-tuan, tadi saya balik daripada tu, lepas beli KFC Ustaz Asli, masuk dalam lift nak naik atas. Tekan bilik dia tak boleh masuk. Tutup, dia nombor tunjuk kita pakai kad pun tak boleh. Dah saya masuk bilik saya. Dalam lift ada seorang hamba Allah datang daripada Johor Bahru. Suami isteri. Dia kata, Ustaz berapa ni? Saya ada ceramah. Oh ya ke? Kemudian bila lepas tu dia pun, suami dia tu tiba-tiba dia ambil duit. Dia masuk dalam tangan dalam poket, bawa keluar ambil. Prak masuk dalam poket dia. Saya kata apa benda ni? Dia kata tak apa Ustaz. Saja nak bagi ke Ustaz. Tengok muka Ustaz, muka rezeki lah. Saya kata ya Allah jangan lagi tu. Malu saya tak apa, saya ada duit. Saya beli ni. Saya beli KFC untuk Ustaz Asli. Tak apa lah Ustaz ambil. Lepas tu Ustaz beli lagi untuk Ustaz Asli. Dah lah. Tuan-tuan, masa masuk bilik saya buka ambil dalam poket ni RM100 memang. RM100. Apa sebab orang tua tu bagi saya? Untuk apa? Saya tak tahu. Sebab apa? Semalam saya belanja baru teringat. Belanja RM10 lah. Menyesal aku tak beli 100. Beli 10 bagi semua mungkin malam ni 1000 boleh bawa ni. Tapi dapat 100. Saya kata Allahu Akbar, Allah tu maha kaya. Allah bagi cash, kadang-kadang Allah bagi lah tuan. Tak kedekut. Jangan kedekut. Kasratul infak. Macam adik-adik tengah belajar, nak mudah berjaya, banyakkan infak. Tak rugi. Saya antara amalan, ada orang tanya saya, dia kata Ustaz, apa? Macam mana Ustaz boleh ingat 4 mazhab? Saya bukan ingat sangat tuan. Kadang-kadang bila mengajak kitab-kitab dekat KL, Kuala Lumpur, Selangor apa ni, Melaka minta bulanan nak Melaka ni. Cuma saya tak tahu esok ada apa esok. Tengok dalam Facebook dia ada jual. Dia apa nama? Baru nak buka kitab.
Apa nama tu? Bila orang tanya hukum halal, fatwa semasa, kita kadang-kadang tak ingat. Kita baca, orang tanya soalan banyak. Bila tak tahu, kita simpan je lah. Bukan tak boleh jawab semua. Jadi kadang-kadang kita ingat. Apa sebab kita ingat, tuan-tuan? Saya ingat masa saya belajar dulu, antara benda yang saya selalu buat, saya suka beli air untuk guru saya. Saya bukan degree, tuan-tuan, belajar ditanggung penuh oleh kerajaan Syria. Mak ayah saya tak hantar duit, dia hantar sikit-sikit untuk balik Malaysia, untuk tu, beli barang sikit-sikit lah. Tapi nak cerita, saya, apa amalan saya suka buat? Saya suka beli air gazus. Orang Arab panggil gazus ni ialah air gas. Guru saya tu, kalau yang pernah datang ke Malaysia ni, Syekh Qurayyim Rajib, kalau tuan-tuan ingat, dia pernah datang ke Penang minta derma untuk Syria. Syekh Qurayyim Rajib tu guru saya, tuan-tuan. Dia mengajak saya, dia ni orang tua, tapi 4 mazhab dalam kepala, macam ingat nama sendiri. Jadi dia ni, bila saya selalu letak air kosong, dia tak nak air kosong. Dia kata, wallah air, wallah bimash, semua yang adik takkan muak air kosong lah. Wallah beli gazus. Saya pun lari, tuan-tuan, pakai duit saya sendiri, beli air gazus. Gazusnya air gas. Saya beli, dia suka minum, apa tu, yang warna putih tu, air warna putih. Bukan soda, satu lagi, 7up. Beli 7up, letak. Wah, wallah, mana ishtara hadha. Dia kata orang Syria ada lembu. Man syarah hada? Wallah ana syekh. Afwan. Bas hada astati' ala syekh. La wallah gazi ibu minum. Wallah, ada step dia. Wallah fi halwa. Wallah mish washak. Wallah cantiknya apa ni? Manisnya sama macam muka hang. Allahu akbar, tuan. Waktu muka saya ni tak makan itu. Bila bang dia marah. Dok, kadang-kadang tu guru doa dengan kita, teman. Yang kedua, dia selalu pegang kepala saya. Dia pegang, apa dia doa? Allahumma yassir umurahu wa faqihhu fid din. Ya Allah, mudahkan urusan anak ini. Alimkan anak ini dalam ilmu fiqh. Tuan-tuan, 4 tahun saya dapat doanya. Setiap minggu, tuan-tuan. Tu sebab hari ni saya minat sangat fiqh, saya suka baca fiqh. Sampai akan pernah sekali tu saya pergi ke bilik Tan Sri Syukur, Profesor Tan Sri Syukur. Dia ni merupakan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Duduk dalam tu dia tanya, Syekh, anda pernah dengar tak pandangan Ustaz Azhar? Betul ke dia bagi hukum? Dia tanya. Saya kata, Ustaz Tan Sri, saya tak pernah dengar lagi Ustaz Azhar bagi hukum satu. Dia bagi tu ikut betul apa yang usul fiqh sebut, apa yang kaedah fiqh sebut. Cuma dia tanya bagaimana yang tentang pemindahan organ. Sebab Ustaz Azhar kata haram, Syekh Nuruddin Al-Banjari kata haram. Macam mana tu? Betul ke? Saya kata betul. Kalau ikut pandangan Syafi'i betul-betul, memang tak boleh. Tetapi kita banyak pakai pandangan An-Nawawi yang mengatakan atas dasar maslahat. Jadi fatwa kita betul dan Ustaz Azhar cakap pun betul. Jadi tak apa, yang sekarang ni bila ada 2 fatwa, kita boleh pilih mana yang kita nak pakai. Jadi kita pilih yang apa ni, maqasid syar'i, ataupun kita nak ambil pakai pandangan yang kata boleh pindah organ, ambil lah, tak apalah, jangan risau. Ustaz Azhar dia ada pandangan dia, sebab dia ulama yang pegang dalam mazhab Syafi'i, kita hormat lah. Cuma kita pun pakai Syafi'i juga, cuma pandangan An-Nawawi bawah daripada Imam Syafi'i. Jadi jangan duk kadut-kadut, kita boleh bincang, jangan duk kata dia sesat. Dia tak sesat, tapi dia sangat mementingkan pandangan Asy-Syafi'i yang pertama. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat dulu hasil yang sekarang. So jangan kedekut, tuan-tuan. Sungguh buatlah. Sekarang ni kita ada tok guru buat baik dengan tok guru, tak rugi. Saya pesan kepada anak saya, pergi sekolah tak apalah. Kalau ada duit lebih, beli hadiah ke cikgu-cikgu, jangan rugi. Cikgu-cikgu, tuan-tuan, kita tengok anak kita boleh doakan anak kita. Tak apa, pandai tak? Tak pandai tak apa. Yang penting anak tu ada akhlak. Okeylah. Itu yang ketiga. Manakala yang akhir, tuan-tuan puan, doa talabul ilmi. Nak murah rezeki, tuan-tuan, yang terakhir, banyakkan minta doa anak-anak yang hafaz Quran. Pelajar-pelajar, orang-orang yang susah, apa ni, budak-budak kecil, tuan-tuan. Biasakan mulut ini tanya, doakan Ustaz, doa Ustaz. Saya kalau sadar saya doa. Orang kata apa Ustaz? Doa awak lah. Doa orang tu kadang-kadang 100 orang kita jumpa, mungkin seorang punya doa makbul, tuan-tuan. Tak mustahil. So jangan kedekut minta orang doakan kita. Kadang-kadang kita Allah susah sangat nak minta doa orang. Doa budak-budak kecil pasti Allah akan makbul sebab mereka tak buat maksiat. Mereka ni kalau mati sekarang ni, sebelum mereka balik masuk syurga confirm, tuan. Yang kedua, doa orang-orang tua, insan-insan tua.
insan-insan yang dah berumur, mereka ini banyak berzikir pada Allah Taala. Mereka yang banyak sentiasa mengingati Allah, sebab dia kata aku nak mati dah. Anytime dia banyak buat pahala, dia banyak buat amal ibadat, dia banyak